Profesor Henry Banting. Saya Fida Eri binti Doni, nomor metrik NS221019659. Pada hari ini akan membincangkan refleksi individu bagi subjek Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Dalam video ini, saya akan membincangkan refleksi mengenai kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru seperti pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi, serta strategi pengajaran boleh memberikan kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik. Terdapat dua aspek utama yang akan dibincangkan dalam video ini, yaitu yang pertama, langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi, dan yang kedua, contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Sebelum ini, mari saya terangkan sedikit mengenai konsep pedagogi. Menurut Kamus Dewan dalam edisi keempat, pedagogi bermaksud satu kajian tentang kaedah dan prinsip pengajaran, ataupun definisi yang lebih tepat adalah pedagogi ini diartikan sebagai kemahiran mengajar. Sekarang kita masuk ke dalam isu utama yang dibincangkan dalam video ini. Ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh guru untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi mereka. Yang pertama, guru boleh membuat refleksi dan kemahiran sendiri. Contohnya, guru boleh menulis jurnal harian yang mencatatkan aktiviti pengajaran, interaksi dengan pelajar, serta reaksi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang digunakan. Ini membantu guru menganalisis mana yang terbaik ataupun yang perlu diperbaiki dalam kaedah pengajaran. Seterusnya, kolaborasi dan perkongsian ilmu. Melalui kolaborasi, guru-guru boleh berfungsi bahan pengajaran dan strategi pembelajaran yang efektif. Di samping itu, menganjurkan sesi perbincangan secara berkala, meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi guru. Dalam sesi ini, guru-guru boleh berbincang mengenai cabaran yang dihadapi dalam bilik darjah dan mencari penyelesaian bersama. Hal ini boleh memberi peluang kepada guru untuk mempelajari teknik maupun strategi pengajaran baru serta mengaplikasikannya dalam pengajaran mereka. Penggunaan teknologi dalam pengajaran juga antara langkah yang boleh meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi. Teknologi memberikan akses kepada berbagai sumber pembelajaran. Hal ini membantu guru untuk mencari artikel, jurnal, e-buku, video pengajaran, dan berbagai sumber lain yang seterusnya membantu memperkaya pengetahuan dan kemahiran pedagogi mereka. Misalnya, platform seperti Google Scholar membolehkan guru untuk senantiasa mendapatkan maklumat terkini dalam bidang pendidikan. Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bukan sahaja akan meningkatkan kualitas pengajaran guru, tetapi juga akan memberi impak positif kepada pengalaman pembelajaran pelajar. Di samping itu, mengikuti kursus atas talian membantu meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi guru. Melalui platform seperti Coursera, Udemy, dan edX, guru dapat mengakses kursus yang ditawarkan oleh universiti ternama dan pakar-pakar pendidikan dari seluruh dunia. Contohnya, guru boleh mengikuti kursus mengenai pembelajaran berasaskan proyek untuk memahami cara mengintegrasikan proyek ke dalam kurikulum. Hal ini menjadikan pengajaran lebih menarik dan relevan untuk pelajar. Sekarang kita masuk ke dalam aspek utama yang kedua yang dibincangkan dalam video ini, yaitu contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Contoh yang pertama adalah penggunaan teknik ataupun strategi yang kurang tepat. Teknik atau strategi pengajaran yang tidak tepat seringkali berlaku apabila guru tidak mempunyai pengetahuan pedagogi yang mencukupi. Sebagai contohnya, jika seorang guru hanya menggunakan kaedah pengajaran seperti ceramah sepanjang masa tanpa mengambil kira perbezaan gaya pembelajaran setiap pelajar, pelajar yang cenderung kepada pembelajaran kinestetik atau visual mungkin menghadapi kesukaran untuk memahami dan mengingati maklumat yang disampaikan.
Ini karena mereka lebih memerlukan pendekatan yang melibatkan aktiviti fisikal ataupun visual untuk membantu mereka belajar dengan berkesan. Ini boleh menyebabkan pelajar tersebut kehilangan minat dan motivasi untuk belajar, serta prestasi akademik mereka mungkin akan merosot. Situasi yang kedua adalah tidak memanfaatkan teknologi pendidikan yang efektif. Teknologi pendidikan seperti penggunaan komputer, tablet, dan perisian pembelajaran interaktif mempunyai potensi besar untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran dengan menyediakan akses kepada sumber-sumber pendidikan yang luas, memudahkan pembelajaran kolaboratif, dan menawarkan kaidah penilaian yang inovatif. Namun, jika guru tidak mempunyai pengetahuan atau kemahiran yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam pengajaran mereka, peluang untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar mungkin terlepas. Sebagai contoh, penggunaan papan putih interaktif atau smartboard maupun aplikasi pembelajaran gamifikasi yang dapat merangsang minat pelajar akan menjadi sia-sia jika guru tidak tahu cara menggunakannya dengan betul. Ini boleh menyebabkan pelajar merasa bosan dan kurang berminat terhadap subjek yang diajar, sekaligus mengurangkan keberkesanan proses pembelajaran. Contoh situasi yang ketiga adalah penglibatan pelajar yang kurang. Seperti yang kita tahu, penglibatan pelajar adalah kunci kepada pembelajaran yang efektif. Guru yang kurang pengetahuan pedagogi mungkin gagal melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknik pengajaran yang pasif tanpa interaksi ataupun diskusi boleh menyebabkan pelajar merasa bosan dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Sebaliknya, pengajaran yang melibatkan aktiviti kolaboratif, diskusi kumpulan, dan proyek-proyek praktikal dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Pelajar yang terlibat secara aktif lebih cenderung untuk memahami dan mengingati maklumat, serta mengembangkan kemahiran kritikal dan analitikal. Oleh itu, penglibatan pelajar yang aktif adalah aspek penting dalam pedagogi yang efektif. Situasi yang terakhir, yaitu situasi yang keempat, adalah tidak menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif. Tidak menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dalam pengajaran boleh menyebabkan pembelajaran yang kurang efektif dan kurang menarik bagi pelajar. Jika seorang guru hanya menggunakan pendekatan pengajaran tradisional seperti kerja individu, pelajar mungkin kehilangan manfaat besar dari kerja kelompok. Contohnya, dalam kelas bahasa Melayu, pelajar dapat lebih memahami konsep-konsep bahasa, tata bahasa, maupun akan dapat menjawab isu bagi soalan yang diberi jika mereka berbincang antara satu sama lain dan menjawab soalan bersama-sama. Jadi, tanpa pembelajaran kolaboratif ini, pelajar juga mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Oleh itu, penting bagi guru untuk mengintegrasikan pembelajaran kolaboratif dalam pengajaran untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik dan efektif bagi semua pelajar. Kesimpulannya, pengetahuan pedagogi merupakan asas penting dalam profesi keguruan. Tanpa pengetahuan yang mencukupi dalam bidang ini, guru mungkin menghadapi pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, adalah penting bagi guru untuk sentiasa memperkaya dan meningkatkan pengetahuan pedagogi mereka melalui pelbagai cara. Ini akan memastikan guru untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berkesan bagi pelajar. Sekian saja refleksi saya. Sekian dan terima kasih.